السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, kata Allah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kata Allah, apabila datang satu tarikh yang ketika mana kita berada di dalam perut ibu kita, ketika mana berusia 4 bulan, yang diperintahkan malaikat datang meniup roh di dalam tubuh badan kita ketika mana kita berada dalam perut ibu kita, maka antara yang diminta ditulis ketika itu adalah ajal kita. Dan kata Allah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kata Allah, apabila datang saja detik atau tarikh kematian itu, tidak akan dicepatkan dan tidak akan dilewatkan walaupun satu saat. Yakin dan percaya tuan-tuan, sebentar esok atau lusa ada orang akan mandikan kita tanpa kita sangka. Ada orang akan kafankan kita, dan kita pun tahu kita akan dikafankan, dan kita tak tahu itu hari adalah hari kita dikafankan. Kita akan disolat, diusung ke tanah perkuburan, dan ketika itu kita akan berhadapan dengan alam yang dahsyat, alam yang bernama alam kubur. Kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, bagaimana persiapan kita, dan sekarang detik itu masih belum tiba. Bermaksud Allah subhanahu wa ta'ala masih bagi kita peluang untuk kita beramal dengan amalan soleh, untuk kita melakukan kebaikan dan kebajikan sebelum daripada mata kita dipejam selama-lamanya. Mudah-mudahan peringatan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan dapat memberi iktibar agar kita sama-sama mempersiapkan sebelum mata kita dipejam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun tak sangka Haji Kamal kita betul mengurusi kita. Saya rasa saya baru kuliah hanya beberapa hari lepas daripada tu dapat dia WhatsApp daripada Haji Wan. Saya pun tak pasal sebab dia tak kursi surau meninggal dunia. Saya ingat surau yang dia tinggal itu Al-Islah di Ampang tu. Sekali dia hantar gambar Haji Kamal itu, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu
wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Yang kedua, saya dapat tahu semalam orang yang selalu datang kuliah saya, antara yang terkorban dalam peristiwa MH17 tu. Semalam kalau tuan-tuan tengok Kosmo, satu lelaki nama Syekh, nama dia Syekh, kan, nama Syekh. Dia ni duduk di Puchong, selalu datang kuliah saya di Masjid Al-Husna. Selalu lepas kuliah dia akan belanja saya makan roti nan dekat satu kedai mamak di situ. Berkali-kali dia ajak saya, dia kerja dengan mas lama 20 tahun lebih. Berkali-kali dia ajak saya untuk bermusafir dengan dia, sebab dia dapat tiket sebagai staff, dia dapat murah. Tapi tak pasti, yang tak perasan pula yang baru ni terlibat dia. Semalam tengok dalam paper baru tahu, dan baru teringat dalam mesej tu dia ada ajak saya ikut dengan dia, ikut pesawat tu. Asyik baik tak ikut lah. Kalau ikut tu nampak tak, mungkin jenazah yang terakhir sampai Malaysia kot, nampak. Jadi ala kuliah nak bagi tanya Allah bagi kita nikmat cukup banyak ni, boleh bernafas atas muka bumi. Marilah sama-sama kita melakukan kebaikan dan kebajikan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita berada pada bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan yang dinamakan dengan bulan haji. Bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah adalah bulan haji. Sunnah Ibrahimiyah yang pertama yang terdapat pada bulan ni adalah apa yang kita namakan ibadah haji. Saya pesan kepada tuan-tuan hari tu, dengar sahaja sahabat kita, orang kerja sekali dengan kita, orang taman kita, adik-beradik kita, dengar saja dia hendak mengerjakan ibadah haji, jangan lupa satu benda yang sangat bernilai, minta tolong satu je, agar dia dapat mendoakan kita ketika mana dia berada di satu tempat yang mustajab doa. Nama tempat tu Arafah. Yang tu je. Pesan jubah tu pun pesan jugalah, suruh beli 2-3, yang tu pun pesan juga. Pesan suruh beli jubah 2-3 helai abaya tu pun pesan juga. Bukan tak pesan, tapi lebih utama ialah minta dia mendoakan kita, kerana dia berada di satu tempat nama dia Arafah, tempat yang mustajab doa. Tuan-tuan, tanyalah orang. Tuan-tuan nak tahu nikmat tak nikmat pergi haji, tanya orang yang dah pergi haji. Tanya orang yang dah pergi haji. Nikmat tak nikmat pergi haji, tanya orang yang dah pergi haji. Dia dah pergi haji dah, tiba-tiba nama dia dipanggil untuk penerbangan terakhir, KT last sekali, nama dia dipanggil, confirm dia akan pergi. Betul tak tuan? Cuti ada gaji ke tak ada gaji ke, confirm akan pergi, sebab dia tahu nikmat buat haji. Dengan jutaan manusia di Arafah, dengan panas, dengan peluh, tapi akhirnya nikmat dia satu kegembiraan. Orang yang tak pernah pergi haji ni takutlah. Dengan kursus haji pun sampai 15 siri. Lepas tu dia nak baca hadis-hadis sahih riwayat majalah Mastika. Dia Pak Haji tu dia pergi haji, lepas tu dia cari Kaabah tak jumpa, Kaabah tu hilang. Dia baca hadis sahih riwayat majalah Mastika. Abu Jahal ni tiap-tiap hari duk tawaf Kaabah, Kaabah tak pernah hilang pun. Tanya makcik ni, betul ke makcik tak jumpa Kaabah? Betul ya. Sebab apa? Pergi shopping mana nak jumpa Kaabah? Ini semua cerita-cerita dusta. Dia tak pernah pergi haji ni, dia kalang kabut tu dia sampai 3 juta orang. Tandas ni cukup ke ni? Kira nak pergi berak, nampak tak? Tuan-tuan, orang yang buat haji tidak ada balasan bagi dia. Haji mabrur, syurga untuk dia. Ini yang pertama. Untuk kita yang tidak melakukan ibadah haji, ada sunnah nabawiyah yang kedua, namanya ialah ibadah korban. Sejujurnya tuan-tuan, saya sangat cenderung dengan pendapat Imam Abu Hanifah dalam masalah korban. Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal agak ringan dalam masalah ni. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ibadah korban itu hukum dia sunat muakkad. Sunat muakkad bagi orang yang ada kelebihan rezeki. Kita ni ada sikit kelebihan rezeki.
kita buat korban, maka kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah sunat muakkad. Tapi sejujurnya saya sangat cenderung kepada mazhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan ibadah korban itu hukumnya adalah wajib untuk mereka atau ketua keluarga yang ada kelebihan rezeki. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Ahmad, penegasan Nabi, kata Nabi, man kana lahu sa'ah falam yudhi falam yaqrabanna musallana. Kata Nabi, mana-mana orang yang Allah bagi dia kelebihan rezeki, Allah limpahkan dia dengan rezeki, falam yudhi, Allah bagi dia rezeki, Allah limpahkan dia dengan rezeki. Kadang-kadang rezeki tu min haitsu la yahtasib. Rezeki tu dia pun tak jangka yang dia dapat rezeki tu. Allah bagi macam-macam kepada dia nikmat rezeki. Tiba-tiba dia tidak melakukan ibadah korban. Dia tak buat korban. Fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, orang ni jangan datang dekat dengan tempat solat. Lepas solat, terus balik. Maksud jangan datang ke tempat solat, jangan datang ke tempat sembelihan. Nabi tak mau tengok muka orang yang dapat kelebihan rezeki, tiba-tiba dia berkira, dia kedekut, dia bakhil, dia tak mau buat korban. Muka orang ni Nabi tak mau tengok. Imam Abu Hanifah kata berdasarkan hadis ini, ketegasan Nabi dalam berbicara, siapa yang ada kelebihan rezeki, hukum dia adalah wajib. Kata Imam Abu Hanifah, kalau kita buat korban, tuan-tuan, dengan duit yang kita ada, kita buat korban. Berbaki duit tu kepada kita, cukuplah duit yang berbaki tu untuk kita makan 2-3 hari. Katalah kita ada 600 buat korban satu bahagian 550. Baki 100 ni cukuplah makan sehari 2 lagi. Kata Imam Abu Hanifah, hukum dia wajib orang itu melakukan korban. Tegas tak? Tegas. Kita ni kalau buat korban, duit tu tak luak, betul tak? Ambil satu bahagian buat korban, tuan. Tak luak duit tu satu bahagian. Dia yang luak ni bila bertanding ketua bahagian itu baru luak. Tapi takat satu bahagian lembu tu tak ada apa. Sajalah sebut sikit, tak ada kenal-mengenal dengan siapa pun. Sajalah. Ambil satu bahagian tu, tak luak duit kita. Buatlah korban, tuan. Dan kita kena rasa perasaan malu. Kita tengok orang bermazhab Hanafi di Malaysia. Dalam bab korban, kita kena respect mereka. Sebab mereka mendahului kita dalam bab ni. Kita tengok orang Pakistan yang tuan-tuan duduk taman, tuan-tuan tu yang ambil guard Pakistan. Yang tuan-tuan tak banyak duit guard tu lah. Yang ni standard mana-mana taman pun sama lah. Ambil guard tapi tak banyak duit, nampak tak? Yang ni standard, tak boleh buat-buat dah. Kita tengok orang Bangladesh yang duk kerja kilang, orang India yang duk kerja kedai mamak tu, Allah dalam bab korban dia mendahului kita dan kita kena rasa malu. Walaupun dia tak buat korban dengan kita, dia buat korban dengan komuniti dia. Dia buat korban apa dia, tuan-tuan? Dia buat korban di kedutaan dia. Dia buat korban di masjid dia, masjid Pakistan, masjid India dan sebagainya. Berbondong-bondong mereka melakukan ibadah korban. Apa yang saya nak sebut, tuan-tuan, kita akan masuk bulan Zulhijjah. Kalau kita tak dapat panggilan buat haji, atau kita sudah buat haji, sunnah Ibrahimiyah yang kedua ini melakukan ibadah korban, kitalah individu yang akan sahut sunnah ini. Pertama. Kedua, tuan-tuan kena faham, kita menumpahkan darah korban pada hari-hari yang dinamakan hari raya haji dan juga hari tasyriq. Hari ini adalah hari kita menumpahkan darah binatang korban. Korban dan akikah adalah dua ibadah yang berbeza. Sebab tu kalau tuan-tuan buka dalam kitab fiqh, tuan-tuan buka dalam kitab hadis, dia takkan gabungkan antara bab korban dan bab akikah. Dia akan separatekan, dia akan asingkan. Akikah dibuat, tuan-tuan sekalian, bersesuaian dengan sunnah, ialah pada hari yang ke-7.
hari raya korban dan hari lepas tu nama dia hari tasyrik, hari kita sembelih, hari kita tumpahkan darah, hari yang diharamkan kita berpuasa. Hari itu kita menyembelih binatang yang dinamakan korban. Jelas? Akikah berdasarkan sunnah, hari pertama bila anak kita lahir, hari itu terus ditahnikkan budak tu. Lahir saja budak tu, terus tahnikkan budak tu. Dan saya sebut berkali-kali, tahnik ni senang, cuma kita yang kelang kabut. Oh, saya tak afdal Ustaz. Sebab apa tak afdal? Saya duk balas rokok banyak ni. Tak afdal kot tahnik budak tu. Lah, tahnik. Ambil korma ajwa pun boleh, korma Yusuf Toyib pun boleh. Ambil, bersalin saja isteri kita, ambil, lembutkan apa dia buah korma tu dengan mulut kita supaya budak tu tak tercekik. Bukan ambil berkat apa kita duk balas rokok 3-4 kotak, tak ada berkat apa. Cuma nak lembutkan korma tu takut budak tu tercekik. Ambil, lepas tu ambil jari ni buh dekat dalam mulut budak tu, langit-langit dia pun clear. Tapi kalau tahu-tahu isap rokok, pastikan dah bagus, bersih dengan Listerine, dah kumuk dengan Clorox semua lah. Takut nanti budak tu ketagihan nikotin nanti. Jadi kena bersih mulut elok-elok. Hari ketujuh, hari pengisytiharan nama anak kita. Tuan-tuan, hari dah bincang dah. Sebelum bersalin pun dah bincang. Lepas bersalin pun buat perubahan detik-detik terakhir. Dah setuju dah nama ni. Tengok bersalin, buat perubahan. Ambil nama dia, campur dengan isteri dia campur dengan pak mentua lah sekali, nama anak Casablanca. Hari itu isytihar nama anak. Dan hari itu adalah hari kita mengakikahkan anak kita. Walaupun hari itu bukan weekend, hari itu ikutlah sunnah, akikahkan anak. Hari Rabu, hari ketujuh anak kita, akikahkan hari itu. Kata Ustaz, hari Rabu kalau buat akikah siapa nak mai? Tuan-tuan, tak percaya try buat. Mesej kat member kita, hantar WhatsApp, hantar gambar kambing. Confirm dia cuti setengah hari. Tak percaya try. Itu pukulan kambing. Tu hari akikah. Ataupun kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita tak mampu, selagi mana anak kita belum akil baligh, akikahkan dia. Tak mampu baru ni anak habis UPSR nak buat akikah. Dengar soalan bocor, tak jadi pula. Tunggu ada duit sebelum dia akil baligh, akikahkan dia. Kalau dia sudah akil baligh, maka terangkatlah ke sunnah ini daripada kedua ibu bapa. Anak dia dah akil baligh, umur 18-19 dah. Dia masa tu bawa ada duit, dia tidak perlu lagi melakukan akikah untuk anak dia. Dan kalau anak tu sudah ada rezeki, dia dah kerja, dia dah ada duit, dan dia pun tahu dia belum diakikahkan, maka dia boleh melakukan akikah untuk diri dia sendiri. Boleh tak dia buat akikah untuk diri dia? Boleh, tak ada masalah. Umur dia 55 tahun. Baru ni pak dia hak umur 75 baru tak bagi tahu kat dia yang bapak dia tak pernah akikahkan dia. Kawan pun terkejut, kawan duk buat korban tiap-tiap tahun seekor 2 ekor lembu. Bapak dia baru bagi tahu yang bapak dia tak pernah akikahkan dia. Terkejut dia kata kepada bapak dia, "Bapak, baru sekarang bapak bagi tahu pada Sazali." Nama dia Sazali. "Kenapa tidak daripada dulu bapak?" Bapak kata, "Kalau bagi tahu daripada dulu, kamu tak hantar duit bulan-bulan kat bapak. Bapak bagi tahu sekarang." Tak apa. Sabtu Ahad ni pergi buat akikah. Cari 2 ekor kambing, sembelih. Panggil member-member, hantar ke WhatsApp, akikah. Tak sahabat akikah siapa? Akikah. Member pun main rumah tanya, "Mana baby?" Inilah baby tersebut. Tapi jangan duk suruh member tahnik kita pula. Umur 55 tahnik apa lagi? Akikah. Korban adalah ayyamul ma'dudat, hari-hari tertentu. Hari raya haji 11, 12, 13. Dan dijelas dalam hadis sebut akikah ni syahsyatain. Seekor kambing untuk anak perempuan, 2 ekor kambing untuk anak lelaki. Jujurnya kebanyakan para ulama tidak bersetuju. Kita kiaskan kalau tak boleh seekor kambing, ambil 1 bahagian lembu. Tuan-tuan pernah dengar tak?
Kalau tak boleh 2 ekor kambing, kita ambil 2 bahagian lembu. Sejujurnya kebanyakan ulama tidak setuju, kerana kata kiasan ini tidak langsung berdasarkan dengan mana-mana dalil, dan tak ada dalil yang boleh menguatkan buktinya. Jadi kalau kita nak buat, kita buat yang terbaik lah. Hari raya kedua, hari raya haji raya kedua, hari tu anak kita tuan-tuan sekalian baru umur 7 hari, tak apa, kita buat raya kedua. Ataupun raya kedua tu adik-beradik semua mai cuti, kita pun sembelih 2 ekor kambing untuk akikah anak kita, tak apa, tak ada masalah. Cuma tak tepat bila kita ambil 2 bahagian lembu menggantikan 2 ekor kambing. Tak berapa tepat lah. Ambil 1 bahagian lembu menggantikan seekor kambing, tidak berapa tepat. Kerana adalah hadis dengan jelas, syatain, seekor kambing untuk anak perempuan, 2 ekor kambing untuk anak lelaki. Okey, hari raya korban, hari kita menumpahkan darah. Darah itu adalah darah korban. Raya haji, hari kita buat korban. Sebab tu kalau boleh kita melakukan program ibadah korban saja. Kalau kita nak buat akikah, tak apa. Kalau ada orang mai masjid, saya nak buat akikah anak saya, kita pun bagi cadangan kepada dia, boleh. Kalau anak lelaki 2 ekor kambing, kalau seorang anak perempuan 1 ekor kambing. Biarlah kita buat satu benda tu bertepatan dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, lagi saya buka soalan tuan bagi jelas. Yang ketiga, akikah adalah untuk per individu, per kepala. Kita ni semua per kepala diminta untuk melakukan akikah. Korban sebaliknya. Korban adalah untuk per keluarga. Jadi tuan-tuan, bila kita pihak pengurusan masjid ke surau, bila orang datang jumpa kita kena jelas kepada dia, supaya dia dapat buat satu benda yang baik, dan kita pun nak dia buat yang terbaik. Kita tidak mementingkan kuantiti binatang korban yang banyak. Cuma kita pentingkan bila kita buat korban tu ada kualiti. Kualiti tu mestilah bertepatan dengan sunnah Nabi. Apa maksud saya tuan-tuan? Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni bukan kecil anak, dia ni yang unta Nabi berhenti bila Nabi sampai daripada Mekah ke Madinah. Nabi disambut oleh penduduk Madinah, semua nak ajak Nabi bertamu ke rumah mereka. Nabi kata, biarkan unta ni. Akhirnya unta ni berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maksudnya Abu Ayyub Al-Ansari ni bukan sembarangan. Dia ketika mana melakukan ibadah korban, masa tu Nabi dah wafat. Bila dia melakukan ibadah korban, para tabi'in yang hidup zaman mereka, zaman sahabat, tengok Abu Ayyub Al-Ansari buat korban, dia tanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Apa yang dia tanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, dia kata, kaifa kanat duhaya fikum ala ahdin Nabi SAW. Abu Ayyub Al-Ansari, kamu hidup zaman Nabi, aku tak pernah hidup zaman Nabi. Aku tak pernah hidup zaman Nabi, kata tabi'in. Kamu hidup zaman Nabi, aku nak tanya satu soalan. Apa yang sahabat-sahabat Nabi buat ni, korban yang sahabat Nabi buat ni, adakah sama macam yang berlaku di zaman Nabi? Sepatutnya soalan ni tak boleh tanya. Sebab sahabat Nabi tentulah orang yang paling nak contohi Nabi. Tapi sahabat tabi'in tanya kepada Abu Ayyub agar dia betul-betul jelas dan tidak timbul tanda tanya. Abu Ayyub Al-Ansari terus jawab. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, kunna fi ahdin Nabi, atau kana rajul fi ahdin Nabi yudahi bi syah aw syatain li nafsi wa li ahli fayakuluna wa yut'imun. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, kami sahabat-sahabat yang hidup di zaman Nabi, kami sahabat yang hidup zaman Nabi, kalau kamu nak tahu, hari ni kami buat korban, nah aku cerita. Kami sahabat yang hidup di zaman Nabi, rajul lelaki, ketua keluarga. Yudahi, lelaki itu melakukan ibadah korban. Dia melakukan ibadah korban tu untuk dia. Korban tu untuk dia. Dan korban itu untuk ahli keluarga yang tinggal dalam rumah dia.
fayakuluna wa yut'imun, kami makan daging korban tu dan kami agih-agihkan daging korban tu. Apa maksud dia? Abu Ayyub Al-Ansari jelaskan mengenai bagaimana sebuah keluarga itu, satu keluarga itu, bila satu individu menghidupkan sunnah Ibrahimiyah, sudah memadai dan sudah mencukupi untuk keluarga. Imam Asy-Syaukani menyebut dalam kitab dia berjudul Nailul Awtar. Kata Imam Syaukani, kalau dalam rumah tu ada satu individu ni nama dia suami, individu ni namanya ketua keluarga. Bila dia buat korban, sudah merangkumi, mencukupi semua individu yang berada dalam rumah tersebut, walaupun dalam rumah tersebut ada 1,000 orang. Rumah kita ni katalah ada 100 orang. Pak kita ni kaya, buat rumah 3 tingkat. Semua anak-anak menikah tak mau duduk tempat lain sebab bil air tak payah bayar, makan minum semua pak kita support. Dia beli pula rumah semedi, pecah tengah jadi dia bagi. Kita makan pun tak ada apa, kita relax. Rokok pun dia sponsor. Bagus punya pak. Dalam rumah tu kata dalam 30 orang. Tuan-tuan kalau pergi negara Arab memang macam ni. Negara Arab ni dia memang macam dia, rumah dia 3 tingkat. Setiap tingkat ni ada satu family. Dia duduk sekali, makan sekali, subhanallah. Dia punya keakraban adik-beradik dia tu sangat dekat. Sebab tu Imam Syaukani buat contoh macam tu. Imam Syaukani ni orang Yaman. Dia kata kalau dalam rumah tu ada 100 orang, tadi saya kata 1,000 bukan 1,000. Kata dia 100 mi'atu ashkhas. 100 orang, kalau satu individu dah buat korban, mewakili keseluruhan ahli keluarga yang berada di rumah tersebut. Maksudnya apa dia? Orang lain tak perlu lagi melakukan ibadah korban. Jelas tak? Saya cuba fahamkan tuan-tuan. Bila tuan-tuan dah buat korban, korban tuan-tuan adalah untuk tuan-tuan dan untuk ahli keluarga tuan-tuan. Kalau isteri kita, dia bila kita dah buat korban, dia kata apa abang tak buat kat saya? Korban kita itu untuk dia dan ahli keluarga kita yang lain yang duduk dalam rumah kita. Dia kata abang, saya pun ada lebihan rezeki. Abang dah buat satu bahagian. Saya pun ada duit lebih. Ada duit lebih, cantik, mai kat abang. Habis cerita. Tak mau. Saya pun nak buat korban juga. Terpulanglah kepada dia. Tetapi satu korban itu sudah mencukupi, merangkumi seluruh ahli keluarga yang berada dalam rumah tu. Sebab tu korban untuk ketua keluarga yang ada kelebihan rezeki. Sebab tu syarikat-syarikat, badan-badan korporat ni, kalau dia tidak melakukan ibadah korban pun tak apa. Sebab dia tidak diminta melakukan ibadah korban. Badan-badan korporat, persatuan dan sebagainya, yang kena korban individu yang bernama ketua keluarga sahaja. Tapi kalau tuan-tuan ediki surah je Wan, orang mai bagi kepada kita satu badan korporat, mai bagi kepada kita 7-8 ekor lembu, jangan duk syarah kat dia, ambil. Saya kira duk syarah ni dalam Islam sebenarnya badan-badan korporat tak payahlah, dia dah bagi, bismillah, ambil. Terus sembelih. Bila kita sembelih, maka lembu yang dihadiahkan oleh badan korporat dan sebagainya, lembu itu tidak terikat dengan terma dan syarat korban. Lembu tu kita boleh jual, kita boleh agih-agihkan dan sebagainya, silakan. Tak ada menjadi sebarang masalah. Macam saya khutbah, saya selalu kalau balik Penang, saya suka khutbah raya satu tempat. Kalau tuan-tuan balik Penang nanti boleh dengar khutbah raya saya di satu tempat di Juru. Tuan-tuan kalau keluar daripada tol Juru, ada Autovol tu kan, situlah nama tempat tu, Taman Pelangi Juru. Penempatan orang biasa 45, rumah flat 5 tingkat, 45,000 ke bawah. Saya suka khutbah di situ sebab saya boleh guna 2 bahasa. Situ ramai orang Pakistan, India, Bangladesh, Nepal. Jadi boleh guna 2 bahasa lah. Khutbah pertama bahasa Melayu, khutbah kedua bahasa Urdu. Sukalah. Khutbah pertama bahasa Melayu. Bila kita khutbah bahasa Melayu ni, Melayu semua tengok. Pakistan, India, Bangladesh semua tidur. Bila mai khutbah kedua bahasa Urdu, Melayu pula tidur. Pakistan, dia tengok tu, dia tak, dia ni kalau jadi duta besar Pakistan di Malaysia pun bagus. Dia tengok tu, tu confirm Pakistan. Kalau India, kadang-kadang Pakistan dengan India ni dekat-dekat sama, tapi boleh beza.
Kalau Pakistan kita khutbah dia betul-betul fokus. Kalau India pun fokus tengok. Dia faham tu. Dia faham tu. Itu India. Jadi saya mengagihkan warga negara tu masa khutbah. Ni India. Ni Pakistan. Jadi bila saya pergi khutbah situ 2007 tak ingat. 2006 2007 saya lihat lari. Haji Wan, surau tu ada 11 ekor lembu. Kita pun terkejut. Rumah flat 45,000. 11 ekor lembu ni banyak. Pengurusi dia nama Mamu Karim. Tanya Mamu, sempoi punya Penang kita apa Penang lah. Sempoi punya lembu semua sampai 11 ekor ni. Dahsyat orang sini. Dahsyat apa dia kata? Hak kami sekok dia kata. Hak dia sekok dia. Sekok ni hak orang taman tu punya. Yang lagi 10 ekor badan-badan korporat yang bagi. Saya kata siapa bagi ni? Dia kata Ustaz Mai. Dia tunjuk dalam surau tu ada 3 pencawang. Pihak telekomunikasi ni pergi sewa tapak dalam surau tu, satu tapak 3,000. Pergi letak apa? Pencawang tu lah. Saya ingat lagi dia tunjuk Selcom, Digi, Nexus. Masa tu Altel tak ada lagi. Saya ingat angka tu pun saya ingat. Dia kata ni 3 ekor dia kata Digi bagi, 2 ekor Selcom bagi. Oleh kerana Maxi ni pengguna dia banyak di sini, Maxi bagi 5 ekor untuk jaga customer dia. Ni macam mana Ustaz ni? Saya tak ambil sembelih lah. Tapi bukan korban lah. Dia tak terikat dengan terma dan syarat korban. Sembelih lah. Nak jual, nak makan, nak agih, tak ada masalah. Jadi masalah saya ingat lepas khutbah nak sembelih jual. Yang nak sembelih ni dia orang tua. Dia traditional. Kalau nak sembelih dia mesti kena baca watikah pelantikan tu. Tak tahu tak watikah pelantikan tu kan? Bila tumbang lembu pertama, dia tanya kepada Mamu Karim ni lembu pertama ni siapa punya? Sebab dia nak sebut nama. Mamu Karim kata lembu pertama Maxis punya. Jam dia. Dia nak sembelih kali 012 ingat lagi. Mamu Karim kata 012, 017 pun sama. Siapa punya ni? Bukan Ananda Krishna punya. Mamu Karim kata memang Ananda Krishna punya. Dia pegang-pegang bismillah. Ya Allah, terimalah korban Ananda Krishna. Allahu Akbar. Allah, kita nak makan daging tu pun mengkilan tuan. Sampai nak pergi ambil daging ni, yang ni bukan Maxi punya kan. Pergi ambil asal kok punya. Ya, sebab tu orang yang ada kelebihan rezeki buat korban. Kita tak mau tuan-tuan pergi laburkan satu benda pada yang kadang-kadang sudah memadai. Sudah memadai. Korban seorang suami memadai untuk satu keluarga. Jadi bila suami dah buat korban, kalau isteri tak mau buat korban pun tak apa. Dia ambil duit tu, dia boleh laburkan, dia boleh guna untuk benda-benda yang lain agar lebih bercambah manfaat tu untuk dia dan keluarga dia. Ini yang ketiga. Jelas tuan? Okey, tuan-tuan tanya bagi jelas dulu. Saya takut tuan-tuan ada soalan sebelum saya sambung hadis yang seterusnya. Bab korban. Ya. Ya. Kalau dia tak berkemampuan, tambah dapat anak kembang 2, laki 2, 4 ekor kambing makan modal tuan. Jadi macam mana boleh tak dia buat dulu 1 ekor, nanti ada duit nanti top up pula sekor lagi. Dia macam ni. Biarlah dia kumpul sekaligus duit tu, buat sekaligus 2 ekor. Buat sekaligus. Ada benda yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ada kaedah dia. Tapi ada kaedah kita buat yang terbaik. Contohlah, tuan-tuan kena qada puasa sehari. Kena puasa, bulan Ramadan baru ni tak boleh puasa sehari demam. Jadi tuan-tuan pun hari ni puasa setengah hari, esok top up lagi setengah hari. Lepas tu dia main tanya kita, Ustaz, setengah capuk setengah berapa? Dia tanya soalan kat kita tu. Tak, tunggu bila kita sihat elok dan sebagainya, kita qada lah bagi sempurna. Macam saya pernah cerita pada tuan-tuan kan, yang saya kenal di Seri Kembangan tu, yang semayang zuhur, bila masuk imam dah duduk rakaat kedua, saya pun angkat takbir duduk rakaat kedua tu. Saya cerita dah beberapa tahun yang lepas. Mungkin tuan-tuan tak ingat lah, bulan lepas pun tak ingat kan. Jadi saya pun duduk tahiyat awal. Satu budak ni pun, dia pun masbuk Allahu Akbar, dia duduk tahiyat awal. Imam bagi salam, saya bangun. Saya bangun untuk apa? Tambah lagi 2 rakaat. Budak yang masbuk ni pun bagi salam. Sepatutnya dia kena tambah lagi 2 rakaat.
Pasal dia saya boleh fikir sampai saya tak khusyuk. Pasal buang bagi salam. Sampai saya pergi tambah 3 rakaat lepas tu duk fikir pasal dia. Boleh jadi pencutuh ummah. Lah sekali rakaat ketiga dah duk fikir pasal dia. Lepas bagi salam dia duk luar duk balik rokok. Macam tuan-tuan dah buat itulah. Duk balik rokok kalau. Pergi cari dia Jiwan, tanya bro, panggil bro lah KL. Minta maaf lah. Tadi sepatutnya bila imam bagi salam kena tambah lagi 2 rakaat, kita sama-sama masbuk. Dia tengok saya, dia kata, bro, tak boleh buat 4-2 pun cukup. Dia kata, orang lain tak buat terus. Dia bagi minta terus buat. Saya nak jawab apa dia? Tak boleh buat 4-2 pun cukup, orang lain tak buat terus. Lepas tu kita pun, bro, dengar elok bro. Jadi lebih baik dia kumpul duit dulu. Ada duit nanti buatlah secara sempurna, insya-Allah. Tuan-tuan, dia ni nak buat akikah jangan berkira. Allah bagi kita anak ni tu rezeki ni, buatlah akikah. Buat akikah sebab yang ni nikmat. Budak ni satu hari nanti insya-Allah boleh doa kepada kita. Budak ni nanti bila kita tua dia akan jaga kita. Jadi kita daripada kecil kita didik dan kita latih ikut sunnah sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Siapa dia tadi? Ya. Macam mana? Okey. Wallahu alam. Saya pernah dengar kalau orang kata macam ni, kalau ada orang bagi lembu korban, kita pergi cari 7 nama buah sekok lembu ni. Tak, dia daripada segi takrif pun dah lain. Takrif untuk mereka yang ada kelebihan rezeki. Sekarang ni dia memang tak ada kelebihan rezeki. Yang kita pergi prosok nama dia pun dalam tu, wallahu alam. Lebih baiklah kita sembelihan biasa. Kemudian kita boleh uruskan daging korban tu bukan dengan terma dan syarat binatang korban. Boleh jual atau boleh bagi pada orang miskin, boleh masak dan sebagainya, boleh simpan nanti lepas kuliah ustaz dapat kita boleh masak makan dan sebagainya. Itu adalah lebih tepat kerana syarat dia bagi orang yang ada kelebihan rezeki. Wallahu a'lam. Pendapat tu ada, cuma pendapat tu agak sedikit lemah. Wallahu a'lam. Sembelihan biasa, bismillah, Allahu akbar, cukup. Maksudnya dia tak terikat dengan terma dan syarat apa dia? Korban. Korban ni ada term dia kan. Jadi dia tak terlibat dengan ni. Wallahu a'lam. Anas bin Malik pula bercerita hadis seterusnya. Anas bin Malik, tuan-tuan, soalan yang tuan-tuan tanya ni agak baik. Sebab yang ni tambah ilmu kita. Jangan macam tahun lepas saya kena tuan-tuan sekalian soalan di Bangi. Taman baru. Jadi tak ada pengalaman buat korban jual. Tak ada pengalaman buat korban ni jangan buat. Biar kita suruh kita buat korban di taman lain dulu. Kita belajar buat korban. Kalau tak ada pengalaman jangan buat. Lagi 2 minggu. Lagi 10 hari. Nak masuk hari tarwiyah. 1 Zulhijjah baru mesyuarat AJK nak buat korban. Bagi jawatan ni, yang ni kena sembelih, yang ni kena cari semua dah ada jawatan. Yang paling susah orang yang nak kena cari lembu. 10 hari lagi dia nak cari lembu mana? Cari mesyuarat susulan lepas 3 hari, bagi tempoh 3 hari suruh cari lembu. Mai Jiwan dia kata yang kena cari lembu 5 orang ni, kita minta maaf lah, memang tak ada. Hak elok ni memang tak ada. Ada pun hak kurang elok. Kalau kita pilih ambil juga, confirm orang taman nanti maki kita. Tok, kalau kamu ni kita dah collect duit apa semua ni. Ada satu AJK ada restoran Tom Yum di Seksyen 7 Bangi. Dia orang Thailand lah, tapi duk Malaysia lama, dah jadi warga negara. Dia keluar, dia telefon adik-beradik dia belah Patani. Tanya di sana ada lembu tak? Adik-beradik dia cakap-cakap apa, boleh lah, ada 5 ekor 6 ekor, boleh masuk secara legal. Tapi harga mahal sikit lah. Tak silap saya 600.5. 600.5 mahal Jiwan tahun lepas tu tak? Dia pun masuk cerita kepada AJK apa semua. AJK semua setuju. 600.5 nanti kita akan bagi tahu kepada orang taman. Orang taman semua insya-Allah boleh tahu. Taman Semidi. Jadi setuju. Semua AJK setuju. AJK muda-muda lah, dalam 30-an 40-an. Dalam ramai-ramai AJK ni, satu AJK dia tua, umur 60-an. Dia tak setuju. Dia mesyuarat bila pengurusi setuju, yang lain tak setuju, kira ikut pengurusi ya.
Atau majoriti setuju cukup dah. Tapi oleh kerana faktor usia, yang lain setuju tapi dia tak setuju, nampak macam tak hormat sangat lah. Jadi pengurusi pun tanyalah, kami semua setuju. Sebab apa pakcik tak setuju? Kalau masalah harga, nanti saya yang akan buat pengumuman. Dia tak ada, bukan masalah tu. Dia kata, kita kena ingat dia dah, kita nak ambil lembu ni daripada Thailand. Ambil lembu daripada Thailand. Dia kata kena ingat, lembu daripada Thailand ini tidak Islam. Soalan kau punya tuan. Ni pertama kali saya dengar ni. Hak petani ni duk mai kuliah saya. Dia keluar dari telefon. Tak ni karut sungguh kata dia, kami punya pakcik ni apa semua kami nak main lembu semua lembu Thailand tak Islam. Saya tapi tanya pakcik tu, lembu di Malaysia ni bila yang masuk Islamnya? Yang dia pun mangkuk tuan. Dia pergi masuk mesyuarat je mana, dia kata, saya baru call Ustaz Johari. Ustaz Johari suruh tanya pakcik, lembu Malaysia berapa yang guna nama saya? Sampai hari ni orang tua tu masak muka dengan saya. Tak jaga sungguh kita punya status kita ni. Jadi tuan-tuan tanya untuk maklumat dan informasi. Okey. Ketiga, Anas bin Malik kata, kalau boleh lah, kalau tuan-tuan pihak pengurusan, kalau boleh lah, orang yang terlibat dalam ibadah korban ni, kalau boleh kita bawa mereka pergi pilih binatang korban. Kalau boleh lah. Tapi saya rasa sukar kot. Kalau sukar, orang yang diberi amanah untuk pilih binatang korban, dia kena pilih binatang korban paling baik. Bukan setakat hello dekat apa dia penternak ke, pembekal ke, ni kami mau 5 ekor lembu ni. Tak. Pi tengok sendiri. Macam Anas bin Malik kata, Nabi pi tengok sendiri dan Nabi pilih sendiri. Nabi pilih binatang korban. Orang Arab pandang binatang korban kalau macam ni ada kualiti, ada nilai. Nabi pilih binatang korban yang ada tanduk, akranain, ada tanduk. Pilih binatang korban yang saminain, syah yang besar. Yang ketiga, Nabi pilih binatang korban tu dia panggil amlahain. Warna binatang korban tu dia warna putih nak kelabu. Kalau Aisyah kata, hadis Aisyah kata, yabruqu fi sawad, binatang korban tu warna putih, tapi di badan binatang korban tu ada tumpukan warna hitam macam lembu New Zealand tu. Kan tuan-tuan tengok iklan Pelif tu kan, lembu New Zealand warna putih, tumpuk hitam tu, yang tu warna terbaik. Cerita dia memang susah nak dapat lah. Kalau tuan-tuan sampai ke Yaman, kalau binatang korban yang Nabi pilih, kambing yang ada tanduk, syah besar, warna dia putih, nak kelabu sikit atau putih ada tumpukan hitam, sekok kambing antara 3 ke 4 ribu ringgit. Maksud dia apa dia? Zaman tu lagi, Nabi nak tunjukkan dalam masalah korban, Nabi tidak berkira-kira. Sebab tu kita kalau nak buat korban ni, jangan berkira-kira. Allah dia nak buat korban tapi berkira sangat. Dia tengok surau dia harga berapa? 550. Pergi cari surau lain. Oh, surau ni 549, korang RM1. Pergi cari lagi satu surau 548. Kalau nak berkira tu sebab korban lah. Sebab korban. Nabi pilih binatang korban yang terbaik. Termasuk kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Tuan-tuan pihak pengurusan, pilih binatang korban terbaik. Kalau boleh binatang korban ada tanduk, syah dia besar, warna dia putih, nak kelabu sikit. Kalau tak ada, sekurang-kurangnya binatang korban tu jangan ada 4 kecacatan. 4 ni kalau tak ada binatang warna putih pun tak ada, tanduk pun tak ada, jangan ada 4 kecacatan. Pertama, Nabi kata jangan pilih binatang korban yang buta sebelah mata atau dua-dua belah. Rabun jauh tak apa. Binatang tu jalan duk belaga orang, rabun tak apa, jangan buta ya. Duk belaga orang, sagi belaga orang. Dia ada masalah rabun. Tak tahulah rabun jauh ke rabun dekat, tapi rabun tak apa, jangan buta sebelah atau dua-dua belah. Yang kedua kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, jangan pilih binatang korban yang tempang, pincang. Ketiga, jangan pilih binatang korban yang sakit, yang jelas sakitnya. Kalau lembu ke apa ke, sakit kuku dan mulut. Yang keempat, jangan pilih binatang korban yang jelas nampak tulang sumsumnya. Daripada jauh binatang tu kita nampak dah tulang rusuk dia. Nabi tak bagi. Okey, kata Aisyah, Nabi pilih yang terbaik. Macam Anas bin Malik kata, termasuk juga sembelihan. Nabi pesan pada Aisyah, tuan-tuan, duk pesan banyak kali lah, lain kali kena buat sekali.
Kita tengok, tuan-tuan cari dalam YouTube anak-anak buah saya praktikal macam mana tumbang lembu 2 orang. Macam orang Arab buat. Tumbang lembu 2 orang macam zaman Nabi buat. Ada cara dia lah, kita tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu. Kalau kita tahu tuan-tuan, ada cara dia. Macam orang duk bawa trailer kan. Kita duk kata kalau kita bawa trailer ni kona tak lepas. Tapi dia kona lepas. Sebab dia ada cara dia. Semua ada tarekat dia. Semua ada jalan dia. Jadi orang Arab, Nabi ajak kita nak ikat mana, nak tolak macam mana, sembelih pun tak payah ikat. Ada cara dia. Nanti bila-bila kita buat je kan? Kita tunjuk macam mana nak tumbangkan lembu 2 orang. 2 orang. Kita ni tuan-tuan ada satu skuad. Pasukan khas. 7 orang memang tumbang lembu dengan tolak good morning tu ikat kiri. Boh pula tolak satu lagi dekat pinggang. Dahsyat. Tolak lembu tak jatuh, dia tertungin. Ada cara dia. Nabi kata Aisyah alum wahadwa. Aisyah sebelum binatang tu ditumbangkan, Aisyah tajamkan pisau. Lepas tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan cas 550 ni dengan pengurusan, beli pisau paling baik. Tak usah duk pakai golok tu. Beli pisau apa Victorinox tu daripada Swiss tu kan. Pisau tu cukup bagus tuan. Saya bukan duta pisau tu pun, cuma nak bagi tahu ada pisau tu kita dok sembelih bagus. Total sembelih sekok pun 1 ekor pun tak yasah. Victorinox tu daripada Swiss tu. Nabi kata Aisyah asah pisau tu. Wa idza zabahtum fa ahsanu zabaha. Kata Nabi, bila kamu sembelih, perbaikkan cara sembelihan kamu. Sembelih dengan cara terbaik. Antara sembelih cara terbaik adalah dengan menggunakan pisau yang tajam. Nabi ajak tuan-tuan, nak sembelih jangan sembelih binatang korban depan binatang-binatang yang lain. Kita pergi sembelih tuan-tuan depan member dia yang lain, tak boleh. Ni lembu sekok, ni lembu sekok lagi. Pergi sembelih depan member dia. Member dia pun tengok, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati syahid dah member aku. Pisau tu, Allah, Nabi kata Aisyah asah dulu pisau. Standby, tumbang-tumbang tu terus sembelih. Kita dah ambil asah tu, tengok lembu tu. Tu duk tengok lembu tu. Hari ni baru hang tahu langit tinggi ke rendah. Lembu tu pun mengkelan kan. Kamu ajak semua benda. Aisyah kata, tumbang saja binatang tu. Pilih binatang korban pun cantik, tumbang saja binatang korban tu. Wada'a rijlahu ala sihafihima. Nabi ambil lutut Nabi. Nabi letak di atas tengkok binatang tu. Sebab apa Nabi buat itu? Kedudukan Nabi ni bila nak sembelih ni stable. Macam orang duk main silat kan, dia panggil apa tu? Tak tahulah, saya main taekwondo, tak ada kuda-kuda, tuan-tuan kan, main stable kedudukan tu. Wa yusammi wa yukabbir, pegang saja, bismillah, Allahu akbar, terus sembelih. Senang tak? Senang. Kita ni dengan baca watikah pelantikan lagi. Saya menyerahkan lembu korban ni kepada tukang sembelih. Tukang sembelih pun saya terima nikahnya. Saya pun terimalah perwakilannya. Orang tengok susah. Memang ada hadis wa yusammi wa yukabbir. Memang ada hadis wa yusammi menyebut nama Allah dan bertakbir Allahu akbar. Siapa dia? Orang yang menyembelih. Bukan orang yang pergi tengok binatang korban kena sembelih. Kita tumbang-tumbang tu, Allahu akbar Allah, lembu tu pun teriak. Sedih tu kan, mati pagi raya. Dan Nabi suruh takbir. Siapa dia takbir? Orang yang sembelih. Siapa dia mengucapkan bismillah? Orang yang sembelih. Nak sembelih tangan kanan kiri tak jadi masalah mengikut keselesaan. Orang yang memang dia tangan kanan, dia akan sembelih tangan kanan, betul tak? Orang yang kidalis ni, orang yang tangan kidal, dia akan guna tangan kiri. Tak percaya tu tak panggil man kidal man sebelah. Tentu dia akan pakai tangan kiri. Tak ada masalah. Yang penting orat-orat yang diajar oleh Nabi ni terputus. Kalau orang Melayu kita, dia akan sembelih macam ni, betul tak? Pisau tu kan mana? Dia akan tarik macam tu, betul tak? Kalau orang Arab, dia akan sembelih macam tu. Tak apa. Saya kalau sembelih, saya sembelih macam tu. Maklumlah orang Arab, saya akan sembelih itu. Saya tak kerti sembelih ini. Tak apa. Yang penting orat-orat ni terputus. Benda ni senang. Cuma kita bila buat benda ni dengan adat istiadat, dia nampak rumit. Dia senang.
Semua orang boleh sembelih. Cuma kalau dia tak biasa, pagi raya tu bukan hari yang sesuai untuk praktikal lah. Cuma benda tu senang. Macam agama ajak angkat nikah lah. Angkat nikah ni senang. Kita yang bagi susah. Kita yang bagi susah. Dah angkat nikah, pergi tanya saksi, sah tak? Saksi tak sah, dapat RM10 pun dia senang ya. Macam saya kahwin bila? Tak ingat dah lama tak kahwin. 2007 saya kahwin di Kuantan. Di Masjid Kuantan, angkat nikah lepas isyak. Masa nak solat isyak tu, saya duduk belakang tiang lah, malu. Tapi tuan-tuan sandak dekat belakang tiang lagi dahsyat. Saya duduk belakang tiang. Malulah, anak teruna, malulah duduk belakang tiang. Jadi bila iqamat nak solat isyak tu Haji, ia angkat nikah ni qadi. Dia pegang mikrofon, dia kata malam ni kita ada angkat nikah lepas daripada isyak. Jadi kita panggil pengantin mai jadi imam hari ni. Baru dia tahu hari ni langit tinggi ke rendah. Dia tak tahu kita ustaz. Dia tak tahu kita hafal 30 juzuk Quran. Memang kena. Kita pun malu-malu, tak apalah Tok Imam. Mai hari ni baru tahu. Dia tolak, dia action dia tolak saya jadi imam. Saya baca surah Yusuf malam tu tuan. Saya rasa itulah solat isyak paling panjang saya semayang, 25 minit. Angkat takbir, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra. Dengar angkat kening semua cukup, sakit hati. Lepas bagi salam tu, angkat nikah, Tok Qadi kata tak ada soalan kot no, kita angkat tu. Baru dia tahu langit tinggi Allah. Tak perkena orang sangat, nampak tak? Wallahu a'lam. Nanti insya-Allah kita sambung lagi kuliah akan datang. Kuliah kita berapa bulan? Kuliah kita pada bulan depan kan? Bulan depan saya akan pergi Yaman pada 1 hari bulan. Ada bulan depan kita ada insya-Allah. Bulan depan pun kita ada. Bulan 11 pun ada insya-Allah. Sebab bulan 11 kita punya kuliah pada 20 hari bulan. Saya pergi Yaman 1 hari bulan, saya balik pada 18 maksudnya 20 tu kuliah. Wallahu alam, ni kita akan jumpa nanti pada sesi-sesi yang akan datang. Allah bagi kebaikan pada kita. Allah Subhanahu wa taala tambah ilmu agama kepada kita. Allah bagi kita rezeki melimpah ruah. Lakukanlah ibadah korban. Berpegang teguhlah dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan korban ini wajib, supaya dapat memberi kita galakan agar kita melakukan ibadah korban. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdi asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu alam. Siapa yang minta madu saya dah bawa, cuma bulan lepas saya tak bawa, tak ada madu. Yang ni last. Saya akan bawa madu nanti lepas daripada saya balik pada Yaman. Saya pergi Yaman untuk buat penggambaran TV. Balik nanti bulan 11 saya akan balik dengan madu sekali lah. Bukan madu tu maksudnya, madu tu lah, bukan madu lain. Saya akan bawa balik madu sekali, insyaAllah dalam 7 ke 8 tan. Jadi siapa ambil hari ni madu macam biasa, saya bagi pada tuan-tuan Abu Saudak tu free lah. Madu tu kalau tuan-tuan tengok kami elan dekat TV pun dah naik dah. Walaupun GST tak naik lagi, kita naikkan dulu sebelum GST naik. Cuma untuk orang biasa ambil tu kita bagi 300 Tuan-tuan ambil, nanti tuan-tuan boleh ambil Abu Saudak free. Siapa yang nak Abu Saudak pun saya dah bawa juga. Tuan-tuan ambil nombor akaun kat situ, nanti tuan-tuan BI. Tuan-tuan tak payah SMS sebab saya ada 1000 SMS kena baca. Tuan-tuan BI saja. Tapi kalau tuan-tuan tak BI, bawa SMS. Dia terbalik sikit. Kaedah dia terbalik sikit. Boleh ambil, kalau tak sempat saya bawa sikit je, boleh ambil ngaji Wan. Muslimat boleh ambil Kak Zuzi nanti nah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.